Pada suatu pagi yang indah, aku keluar rumah untuk menikmati udara yang segar. Ayam masih bertenggek di atas pohon, menunggu masa untuk makan. Awan berarak cantik di langit, berwarna biru dan juga putih. Aku terpesona, indahnya ciptaan Tuhan. Selepas beberapa minit, aku masuk ke dalam rumah semula. Tiba-tiba, ibu berbicara tentang bil air yang meningkat mendadak pada bulan ini. Ibu menunjukkan kertas bil air pada bulan Januari tahun ini. Aku kena buat sesuatu ni. Kalau tak, beban kewangan untuk bil air di rumah akan terus meningkat. Teman-teman, kita selalu menggunakan air untuk kegunaan harian. Baik, saya kategorikan penggunaan air ini kepada 3 kategori, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhan. Sudah pastinya manusia menggunakan air yang lebih banyak berbanding tumbuhan dan haiwan. Dalam seharian, pelbagai aktiviti manusia yang menggunakan air. Antaranya ialah untuk mandi, berus gigi, cuci muka, bersihkan tandas dan sebagainya. Pernahkah kita terfikir berapakah liter air yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita? Tahukah anda menurut statistik 2017 yang dilaporkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara iaitu SPAN, setiap rakyat Malaysia menggunakan air secara purata 201 liter sehari iaitu bersamaan 2 tong biru besar. Belum lagi termasuk kegunaan air untuk kegunaan di dapur, misalnya mencuci pinggan mangkuk, mencuci sayuran dan buah-buahan, masakkan berkuah, minuman dan sebagainya. Bagi tujuan pembersihan rumah pula, manusia banyak menggunakan air untuk mengemap lantai, membasuh baju, membasuh kasut, mencuci karpet dan lain-lain. Bagi haiwan pula, mereka hanya menggunakan air untuk tujuan sumber minuman dan juga mungkin untuk mandian. Seterusnya, kategori tumbuhan. Tumbuhan pula hanya menggunakan air untuk meneruskan hidup. Wah, banyaknya kita menggunakan air dalam sehari. Jadi, apakah langkah-langkah yang kita boleh gunakan untuk menjimatkan penggunaan air di rumah? Jom kita mulakan sekarang. Aku ingin menggosok gigi di sinki. Aku mengisi air dalam 1 gelas sebelum menggosok gigi. Begitulah rutin harianku sehari-hari. Aku meletakkan ubat gigi 1/3 daripada permukaan berus. Aku menggosok gigi dengan hati yang senang. Selepas menggosok, aku berkumur-kumur dengan air di dalam gelas tadi. Oh ya, aku nak berpesan kepada yang melihat video ini. Semasa anda mandi, anda hanya perlu membuka air ketika anda benar-benar hendak basahkan badan anda. Sekiranya anda sedang menggosok badan, sedang sabun badan dan sedang mencuci rambut, sila tutup injap air untuk sementara waktu. Dalam keadaan begini, ramai yang tidak menutup air dan menyebabkan pembaziran. Ketika anda sedang menggosok gigi atau bercukur, air pada sinki hendaklah ditutup. Biasanya mereka tidak menutup air semasa bercukur dan menggosok gigi. Mungkin bagi mereka itu adalah perkara yang remeh, tetapi perbuatan ini sebenarnya telah menyebabkan pembaziran yang banyak. Ada lagi. Selepas membuang air kecil, anda tidak perlu flush. Anda hanya perlu siram menggunakan pencedok air beberapa kali dan ianya mencukupi. Dan yang paling penting, semasa membuang air besar pula, jangan dibiarkan air paip mengalir begitu saja. Sebaliknya, gunakanlah baldi dan gayung untuk membasuh selepas membuang air besar. Penggunaan flush perlu dihadkan semasa membuang air besar sahaja. Ibu buat apa tu? Ibu nak masak nasi. Oh, ibu, air beras tu jangan dibuang ya. Saya nak buat siram pokok kat luar. Okey, boleh. Ibu mencuci beras sehingga airnya kelihatan jernih
Biasanya, ibu akan membilas sebanyak 3 hingga 5 kali sebelum memasak. Cuba anda bayangkan berapa liter air yang digunakan untuk membasuh beras. Kakak, air beras tadi ibu sudah letakkan di dalam besin ya. Sesudah itu, aku mengambil air beras tadi dan membawa keluar. Aku ingin menyiram tanaman-tanaman di luar. Aku mulai menyiram pokok-pokok di hadapan rumah sehingga habis air di dalam besin itu. Kemudian, aku membuka kunci pintu kecil di tepi rumah. Aku melihat air penuh di dalam tong berisi padu 5 liter. Air dalam tu pun dah penuh. Siram pokok tepi rumah lah. Alang-alang dah penuh, aku pun menyiram pokok-pokok di tepi rumah. Sedikit demi sedikit, pokok di tepi rumah berjaya kusiram. Aku melihat ibu mencuci sayur di dalam besin kecil di dalam sinki. Aku tersenyum. Bagusnya ibu. Kemudian, aku melihat ibu memasukkan santan ke dalam masakannya. Aku datang mendekat dan melihat isi di dalam periuk itu. Wah, hari ini ibu masak kari ayam. Sedapnya. Mencuci pinggan adalah kewajipan selepas kita makan. Setiap hari kita pasti akan membasuh pinggan mangkuk. Tetapi, adakah anda tahu teknik yang boleh digunakan untuk menjimatkan air? Caranya mudah sahaja. Pertama, asingkan terlebih dahulu kotoran atau sisa makanan yang terdapat di pinggan mangkuk. Kedua, sediakan satu bekas untuk mengisi air seperti mana yang dibuat di rumah-rumah kenduri atau kedai makan. Mudah bukan? Pada waktu petang yang sunyi, aku melihat keluar jendela. Mataku tertumpu kepada kereta ayah yang kelihatan berdebu dan kotor. Aku memanggil adik dan mengajaknya untuk mencuci kereta ayah. Lantas adikku mengangguk tanda setuju. Tanpa berlengah, aku terus mengambil 2 baldi dan 2 span. Apabila aku keluar rumah, aku melihat adik telah mencuci kereta menggunakan hos air. Aku menepuk bahunya dan mengajaknya untuk membasuh kereta menggunakan cara yang menjimatkan air. Mula-mula, kita sediakan 2 baldi dan gayung, sabun dan juga span. Kemudian, isikan air ke dalam baldi. Seterusnya, letak sedikit sahaja sabun di baldi kecil. Kemudian, sebatikan air sabun dahulu dan masukkan span. Adik mencuci di bahagian lampu kereta. Aku pula sedang mencuci di bahagian tayar. Kemudian, kami beralih tempat kepada bahagian-bahagian pintu kereta. Aku melihat adikku mencuci cermin sisi manakala aku mencuci tingkap. Kami akhiri aktiviti mencuci kereta di bahagian belakang. Adik mencuci lampu sisi manakala aku mencuci tingkap besar di bonet belakang. Dia tersenyum apabila aku melihatnya. Rajin sungguh adik aku seorang ni. Aktiviti mencuci dah selesai, kita pergi pula kepada membilas. Lantas aku memberinya gayung untuk membilas. Adik membilas kereta bermula di bahagian hadapan dahulu, kemudian di bahagian kiri penumpang, belakang dan bahagian kanan pemandu. Kami hanya menggunakan air di dalam baldi untuk mencuci kereta dan tidak menggunakan hos untuk menjimatkan air. Tekakku terasa perit dan aku berasa haus. Aku membuka pilih penapis air dan mendadah air sehingga penuh di dalam gelas. Sambil menunggu beberapa saat, aku membuka peti air sama ada makanan untuk dimakan. Ada makanan untuk dimakan ataupun tidak. Air melimpah keluar kerana aku tidak perasan air di dalam gelas sudah pun penuh. Aku menggiling atas perbuatan sendiri. Aku sepatutnya tunggu sebentar. Setitis air itu adalah sangat berharga. Kemudian, aku pun minum air. Nikmatnya dapat minum air. Tahukah anda, manusia disarankan untuk minum 8 gelas air sehari bagi menampung keperluan harian. Sekiranya anda tidak minum air yang mencukupi, kehidupan harian anda akan terganggu kerana badan anda kekurangan oksigen. Kucing-kucingku mula mendekati aku tanda mereka mahukan makanan. Miau miau, mari sini makan. Aku memberi kucing-kucingku makan makanan kegemaran mereka. Selesai makan, aku mendekatkan bekas berisi air kepada mereka. Aku meletakkan baju kotor di dalam satu bakul dan membawanya ke dapur. Aku membuka suis untuk menghidupkan mesin basuh. Ya, aku ingin mencuci baju.
Aku membuka penutup mesin basuh dan melihat ada timbunan baju di dalamnya. Ada ruang kosong lagi lah. Bolehlah letak sekali, tak perlu membazir banyak air. Aku meletakkan sabun cecair di dalam gayung dan mencampurkannya dengan sedikit air sebelum memasukkannya ke dalam mesin basuh. Setelah meletakkan sabun, aku mula menutup mesin basuh. Kita sering mendapati isi rumah sering mengeluh apabila bil air rumah mereka meningkat dari bulan ke setiap bulan. Tapi apakah penyebabnya? Mungkin di antara kita tak menyedari bahawa kita telah membazir air untuk kegunaan harian. Mungkin ada yang lupa untuk menutup air selepas menadahnya ketika mandi. Mungkin ada yang membuka hos yang besar untuk menyiram pokok. Adakah anda sanggup mengangkut tong berisi air setiap hari sekiranya air dijatuh di tangan anda?